Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim mila ma ulim wa adada ma ulim madinata ma ulim salatan azimatal qadri wal miqdar. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat sana, insya-Allah. Suruhnya, terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tuan Imam, Aman dan seluruh pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita pada malam ini, insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi mengenai tajuk korban. Tajuk korban. Bila sebut tajuk korban ni, semua kita boleh bayangkan dah apakah yang akan dilakukan. Sebab apa? Sebab dia peristiwa saban tahun. Saban tahun yang dilakukan, iaitu menyembelih haiwan yang tertentu pada waktu yang tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud korban. Tak segi istilah dia. Kita sembelih haiwan yang tertentu pada waktu-waktu yang tertentu, dan juga apa? Iaitu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sembelih korban tapi bukan semata-mata kerana Allah taala, tapi kerana berhala mereka ataupun kepada dewa depa. Macam-macamlah. Tengoklah dalam suasana kita pada hari ini, suasana kita pada hari ini yang sentiasa diuji dengan kerakusan ataupun dengan kebodohan manusia itu sendiri. Ada yang sanggup korbankan haiwan peliharaan, bahkan korbankan anak-anak gadis dan sebagainya. Untuk apa? Untuk jadikan sembahan kepada Tuhan mereka ataupun untuk mengelakkan bala bencana. Sedangkan Allah dah berikan akal fikiran, maka manusia ini telah apa? Telah digoda dan juga dihasut dan ditipu oleh syaitan. Begitulah hakikatnya kehidupan manusia. Tapi hari ini ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita jarang dengarlah peristiwa seperti mana menyembelih ataupun mengorbankan manusia. Baliknya digantikan dengan haiwan ataupun buah-buahan. Tetapi kita alhamdulillah, Allah masih lagi menggunakan akal fikiran, memberikan kepada kita para alim ulama yang memberikan penerangan demi penerangan. Namun ujian datang bertalu-talu hari ini. Dalam suasana hari ini yang kacau bilau, dengan perpaduan masyarakat, kita dikejutkan dengan berbagai-bagai lagi jalan cerita oleh sebahagian penceramah-penceramah ataupun ustaz-ustaz kita pada hari ini. Walaupun pada pandangan kita
Mereka mempunyai ilmu yang berkaitan, mereka baca-baca buku dan sebagainya, tetapi sedikit sebanyak telah menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat. Sedikit sebanyak telah menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat. Walaupun benda tersebut, apa yang mereka katakan itu mungkin ada benarnya dalam kitab-kitab, tetapi kita masyarakat tak pernah dengar benda baru. Kadang-kadang tu jadi macam-macam lah jalan cerita dia. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita tahu bahawa peristiwa korban ini berlaku kepada Qabil dan juga Habil, anak cucu Nabi Allah Adam AS. Yang tu semua kita biasa dengar. Kita semua dah tahu. Sebab apa? Sebab Allah rakam dalam Quran. Allah rakamkan dalam Quran peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil. Itu sehinggalah terjadi dalam lipatan sejarah pembunuhan yang pertama. Pembunuhan yang pertama kali, iaitu di antara dua orang anak Nabi Allah Adam AS. Kemudian peristiwa yang kedua berlaku kepada Nabi Allah Ismail AS. Tetapi kisahnya sangat menarik kalaulah kita ingin kongsikan pada hari ini, di mana kisahnya berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS telah menyembelih 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing. Dia buat korban 1000 ekor kambing, Nabi Allah Ibrahim. Dan 300 ekor lembu. 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Bermakna jumlah dia berapa? 1400 ekor. 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim semata-mata untuk apa? Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini ada boleh jumpa belah berapa puluh ribu ekor kambing sampai tengok korban 1000 ekor kambing ni bukan sikit lah. Takkan dia belah semua 1000 ekor tersebut dia sembelih semua? Mustahil. Pasal apa? Sebab takkan dia sembelih tak kira jantan, betina, kecil, besar pakai sembelih semua? Mustahil. Mesti ada syarat-syarat dia. Maknanya paling kurang Nabi Allah Ibrahim ada haiwan ternakan paling kurang mau ada 5000. Kita ni sebah 20% saja yang boleh dijadikan sembelihan. Paling kurang kena ada 5000. Kalau 5000 kok kambing hari ni mau ada satu mukim kok nak kena belah kan. Berapa orang, berapa puluh orang yang nak kena penjaga, yang nak jaga kawal haiwan-haiwan ternakan tersebut. Berapa ratus hektar tanah yang diperlukan untuk apa? Untuk menjadikan makanan kepada haiwan-haiwan tersebut. Allahu Akbar. Bayangkan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Allahu Akbar. Kalaulah hari ini cuba kita buat kiraan 100 ekor kambing, 1000 ekor kambing darat dengan harga dia 1500. 1000 ekor kambing darat dengan harganya semasa hari ini 1500 ringgit. Berapa dah? 1.5 juta. Jutawan. Nabi Allah Ibrahim jutawan. 1.5 juta. Lembu 300 ekor lembu darat dengan hari ini kita kata lembu seekor. Yang hendak kita berapa ekor korban? 5 ekor. 14 ekor. Baru 14 ekor. Tak boleh lawan lagi. Baru 14 ekor. Nabi Allah Ibrahim 300 ekor. Allahu Akbar. 20 kali ganda. 20 kali ganda. 15 darat 2 baru 14 darat 2 baru 280. Maknanya 21 kali ganda. Kita katalah 15 ekor 15 ekor. 15 ekor darat dengan 20 baru 300 ekor. Sama dengan apa? Sama dengan lembu yang Nabi Allah Ibrahim korban. Bayang tengoklah betapa dahsyatnya, kayanya Nabi Allah Ibrahim. 300 ekor lembu. Kalau hari ini sekok 5,000, maknanya apa? Darat tengok 1.5 juta. Maknanya campur dengan 1.5 juta kambing tadi berapa dah?
Dah 3 juta dah. Nilai, kita kata nilai. Ni nilai. Kalau unta pula, unta lah ni kita kata sekok 10,000. Sekok 10,000 darab dengan 100 ekor unta menyamai berapa? 1 juta juga. 1 juta. Jadi jumlah semua 4 juta ringgit dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. 4 juta tu bagi kita nampak sikit. Sebab apa? Allah buat masjid pun tak cukup 4 juta. Saya mesyuarat minggu lepas, daripada jangkaan awal 2018, kos ditarget di antara 1 hingga 1.2 juta. Kos awal, cadangan awal buat masjid hanya untuk 400 orang jemaah. 230 jemaah dalam, di luar koridor tu 170. Jumlah keseluruhan 400 orang anak jemaah. Anggaran kos 1 hingga 1.2 juta. Hari ini mesyuarat kemarin, anggaran di antara 3 hingga 3.5 juta, bahkan mungkin lebih. 3 kali ganda. Bayangkan daripada 1.2 juta jadi 3.5 juta, boleh jadi lebih daripada kata lagi tak habis lagi kerja. Baru 80% ada, baru 70%, ada lagi 30% tak siap. Tu 3 juta. Allah Akbar. Cuba kita bayangkan. Bagi orang yang senang, mungkin bagi dia duit tak ada masalah, tapi nak korbankan haiwan ternakan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, itu bukan satu benda yang mudah. Sehingga kan apabila Nabi Allah Ibrahim buat keputusan sembelih semua, kalau kita duk bayang siapa dia nak sembelih 1000 ekor waktu bila ni nak sembelih ni, berapa tukar sembelih, pasal tercabut tangan kot. Kalau seorang 100 ekor pun, tak tahu nak habaq lah. Waktu bila nak lapah, berapa orang nak lapah, takkan sembelih tinggal, tak ada orang lapah. Mustahil. Jadi berapa ramai pekerja yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga kan pada waktu tersebut masyarakat sangat takjub dengan kekayaan dan juga kemurahan Nabi Allah Ibrahim, termasuklah para malaikat. Malaikat kata kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, kami tak pernah tengok seorang hamba yang kaya yang sanggup korbankan sedemikian rupa semata-mata untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, wahai Tuhan. Tu. Jadi sehinggakan malaikat pun rasa takjub, rasa apa? Rasa heran dengan apa? Dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim kata apa? Jangankan kambing, jangankan haiwan, kalau aku ada anak, Allah perintah pun aku sanggup korban. Tu cerita dah. Kalau ada anak pun aku sanggup korban. Kalau ada anak pun aku sanggup korban. Kalau Allah perintahkan untuk sembelih anak aku pun aku akan sanggup buat. Setelah sekian lama Nabi Allah Ibrahim pun lupa waktu tersebut, sebelum apa? Sebelum dia berkahwin dengan Sayyidah Hajar lagi. Sebelum dia dikurniakan anak. Sampailah anak dia, ada pendapat usia 7 tahun, ada pendapat kata usia 13 tahun, ada pendapat kata usia 14 tahun. Nabi Allah Ibrahim dikatakan dan melihat wajah Nabi Allah Ismail hanya baru 3 kali. Pada usia dia dilahirkan, kemudian pada usia 7 tahun, dan yang ketiga pada usia 13 tahun ataupun 14 tahun sewaktu dia diperintahkan untuk sembelih. Nabi Allah Ibrahim pada hari yang ke-8, Nabi Allah Ibrahim pada waktu malam tersebut dia bermimpi melihat, iaitu apa dia? Melihat Allah, melihat dia sembelih anak dia sendiri. Dia sembelih anak dia. Nabi Allah Ibrahim kata, Ni daripada Allah Ta'ala ke daripada syaitan? Mimpi sembelih anak ni daripada Allah Ta'ala ke daripada syaitan? Dia pun tak buat tusan lagi. Maka itulah dinamakan apa dia? Dinamakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Iaitu Nabi Allah Ibrahim sedang berfikir-fikir, duk celaru lagi. Hak ni hak Allah perintah ke syaitan yang kacau?
Tapi kalau syaitan yang kata hampir mustahil. Sebab apa? Mustahil iblis boleh ganggu para rasul. Tapi dia pun masih duk keliru lagi, duk fikir lagi betul ke tak ni. Hari yang ke-9, hari yang ke-9, maka mimpi ke malam yang kedua. Malam yang kedua dia sembelih juga anak dia. Mimpi sembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Maka hari yang ke-9 itu dinamakan hari Arafah. Hari yang ke-9 itulah dinamakan hari Arafah. Sebab apa? Nabi Allah Ibrahim dah tahu ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Hari yang ke-10 hari apa? Hari Kurban. Nabi Allah Ibrahim bagi tahu kepada isteri dia Sayyidah Hajar, wahai Hajar, pakaikanlah Ismail dengan pakaian yang paling cantik untuk aku bawa dia pergi jalan-jalan. Itu dia, bawa pergi jalan-jalan pakai baju paling cantik. Macam kita hari ni nak pergi jalan-jalan pakai baju cantik lah kan. Kalau duduk di rumah pakai api ya, koyak rabak tak mana pun tak apa. Hak tu perangai orang apa? Orang yang educated. Yang hak perangai hodoh ni duduk dalam rumah pakai baju cantik-cantik, duduk luar rumah pakai kain hak jenis seluar hak yang terkoyak dekat pungkok, hak terkoyak dekat mana lagi? Kat lutut. Hak tu kepala otak dah tungin terbalik lah. Jadi pakai kain, dia pakai seluar pakai seluar saja pi koyak tu. Pi cantas-cantas bagi apa? Bagi nampak koyak dan mungkin nampak lutut. Kita pun heran, mai ikut mana kepala otak sebagai manusia ni, mai ikut mana petera-tera ni. Kain tu elok dah, seluar tu elok dah. Allahu Akbar tu, cantik elok dah. Saja duk pi celup, duk pi guna apa? Striker pula, shake. Bagi jadi nampak pudak sikit sebagainya. Allahu Akbar, ni yang kata manusia. Ni yang kata manusia. Allahu Akbar. Jadi hari yang ke-10 Nabi Allah Ibrahim bawa apa? Nabi Allah sebenarnya keluar. Dalam masa yang sama dia bawa apa? Dia bawa pisau dengan tali, bawa pisau dengan tali, keluar daripada rumah. Mailah iblis menyerupai, bagi tahu kepada Hajar, wahai Hajar, hang tak tengok Ibrahim bawa anak dia nak sembelih anak tengok tu, dia bawa pisau dengan tali. Iblis cuba untuk menggagalkan. Iblis kata apa? Tu Hajar, hang tengok tu, bawa pisau dengan tali. Nak apa? Nak sembelih anak. Maka Sayyidah Hajar kata apa? Gila kot. Takkanlah ayah nak sembelih anak, takkan Ibrahim nak sembelih anak dia sendiri? Gila sungguh. Mustahil lah seorang ayah nak sembelih anak dia sendiri. Tapi zaman lah anak sembelih ayah. Tengok kes macam-macam hari ni. Allahu Akbar. Pasal apa? Kes raya kepala otak tak betul belaka, duk isap dadah tak ketahuan, duk minum minyak ketum. Bermula daripada rokok. Minum minyak ketum, lepas tu pi ikut jauh lagi. Semua tu pengaruh kawan-kawan belaka. Allahu Akbar. Kalau tak kawan pun tak boleh juga. Orang kata tak berdunia. Bila kawan pula tak reti nak pilih, jadi rosak habis belaka. Jadi ni iblis duk kacau ni. Iblis duk kacau kepada Hajar, wahai Hajar nu, Ibrahim bawa anak sembelih. Dia kata gila kot, takkanlah ayah nak sembelih anak, mustahil lah kan. Kalau kita hari ni pun fikir tak logik kan. Tak logik. Allahu Akbar. Tak apa, selesai yang tu. Kemudian iblis kata kepada Hajar, wahai Hajar, Allah yang perintah untuk sembelih apa? Sembelih Ismail. Hajar pula jawab selamba ya. Kata kepada iblis, lah kalau Allah perintah biar pergi kat dia. Dah Allah perintah. Allah hebat pengorbanan seorang isteri Dah Allah perintah, biar pilah. Dah Allah perintah. Allahu Akbar. Boleh kata apa? Sampai terah tu dia punya percaya. Bila kata Allah perintah, dia terus tak kata apa, dah senyap, cukup ya, reda ya. Pergi kata dengan Nabi Allah Ibrahim pula, wahai Ibrahim, lah awak teruk sangat. Mimpi saja pun suruh sembelih anak. Allahu Akbar. Kalau kita hari ni ya, ayah-ayah mangkit-mangkit pagi, tengok-tengok kan, anak duduk tidur tak mana, dia kata, oh aku mimpi sembelih anak aku, buat keluar pisau sembelih anak belakang. Mampus kali ni.
Semua hujah apa? Dalil depan yang Arif Hakim ingat. Nabi Allah Ibrahim pernah mimpi, diperintahkan dalam mimpi tersebut untuk sembelih anak. Saya pun mimpi sembelih anak. Tu dia. Jenah jadi hujah itu. Mampu kita hari ni jenah jadi hakim. Nak buat keputusan macam mana? Bayang tengok. Cuba kita bayangkan kalau suasana ada hari ni, ayah dia boleh jadi bukti, mimpi boleh sembelih anak. Allahu Akbar. Anak hak ni jenis jenis bengap sangat, bodoh nak mampu. Bagi contoh kan, duk menyusahkan orang kecil-kecil tak mau nak mampu, memang besar menyusahkan orang. Aku mimpi sembelih anak aku lagi senang. Tu dia. Macam kisah apa? Perjalanan mimpi yang terakhir. Masyitah. Ni dia hantar mesej. Tuan Syekh tolong hurai sikit. Kes dia ni macam mana? Mimpi yang pertama, mimpi jumpa siapa dia, mimpi yang kedua, mimpi kali ketiga sampai sembang dengan Allah Ta'ala sebagainya. Betul ke ni? Ngarut lah. Yang tu pun. Tapi hak orang cerdik pandai, yang kata, yang kita duk fikir orang cerdik pandai, engineer, doktor, lawyer, ada yang ikut. Kita tak tahu nak kata mereka ni bodoh ke cerdik, kita pun tak tahu. Boleh percaya kawan tu kata macam tu pun boleh percaya. Mimpi sampai sembang dengan para nabi, sembang dengan malaikat, sembang dengan macam-macam pun boleh percaya. Orang kita ni bukan kata orang bodoh-bodoh. Orang Allah Akbar. Gaji sebulan 10,000 ke atas tu. Gaji sebulan 10,000 tu pun boleh percaya. Allah Akbar. Itu sebagai contoh. Tapi tak tahulah lah ni ada ke tak lagi. Anggaran masa mereka buat anggaran dulu lebih kurang 3,000 orang. Anggaran dulu mereka kata lebih kurang 3,000 orang. Tak tahulah betul ke tak, Allah alam lah orang percaya ke tak kan. Tapi itulah realiti dia. Jadi Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Iblis kata, hang lah dah lah baru jumpa anak, lepas tu nak sembelih pula anak. Hang tak kesian kat Hajar. Hang tak rasa kesian kat Hajar. Hang patut kesian pada diri sendiri. Anak hang tu nak kena anak sembelih anak hang. Allahu Akbar. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim tak kisah. Sebab apa? Semua tu perintah daripada Allah Ta'ala. Iblis tak jadi juga, tak berjaya juga goda Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tak berjaya juga. Pergi kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, hang tengok tu pak hang bawa apa? Hang tak tengok, hang tengok tu pak hang bawa tali dengan pisau dia nak sembelih hang. Dia. Ni yang kata Iblis bawa apa? Dia kata apa? Tu pak hang bawa tu. Pak hang bawa pisau dengan tali dia nak sembelih hang. Dia nak ikat hang, lepas tu dia nak sembelih. Kata kepada Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail kata, gila kot, manalah nak boleh, takkanlah ayah aku nak sembelih aku sendiri. Mustahil lah. Mustahil lah ayah aku sanggup nak sembelih aku. Dah lah baru jumpa ya, baru berapa kali tengok ya, tu pun takkan nak sembelih aku dah kot. Aku buat salah apa nak sembelih? Nabi Allah Ismail kata kepada Iblis. Iblis kata apa? Setan kata kepada Nabi Allah Ismail, yang tu Allah perintah. Allah perintah pula. Dia cuba nak kalih balik. Dia kata apa? Allah perintah pak hang suruh sembelih hang. Allah perintah pak tu suruh sembelih. Maka Nabi Allah Ismail kata apa? Kalau Allah perintah, tak payah duk cakap banyak, biar pergi kat dia. Dah Allah perintah, dia ambil batu, dia baling syaitan tersebut. Syaitan pun kena lari. Sebab itulah kenapa? Apa dia? Kena melontar. Sebab tu sunnah dia, sunnah melontar. Sebab apa? Kisah Nabi Allah Ismail yang membaling, yang melontar Iblis dengan 7 ketui batu. Dia ambil batu baling. Jadi Iblis pun lari. Iblis kata tak makan zaman 3 ekor ni. Mak ayah dengan anak serupa. Mak anak serupa. Kalau kita tengok dalam suasana hari ini, kisah yang digambarkan iaitu seorang ibu, seorang ayah, seorang anak sanggup berkorban semata-mata kerana Allah Ta'ala. Cuba kita bayang. Ayah sanggup terima perintah, mak sanggup reda, anak pun tak kisah. Allahu Akbar. Cuba bayangkan suasana dia macam mana pada hari tersebut. Sehingga kan Allah katakan kepada para malaikat, wahai malaikat,
Kalaulah ibaratnya seluruh manusia ni buat korban seluruh haiwan atas muka bumi yang ada pun takkan sama sekarang kekuatan iman yang ada kepada Nabi Allah Ismail sehingga dia sanggup dikorbankan. Oh, hebat. Allahu Akbar. Allah kata kepada siapa? Kata kepada para malaikat. Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan hari ini, kalau kita ada haiwan ternakan semua nak sembelih sekalipun takkan sama pengorbanan Nabi Allah Ismail, Sayyidah Hajar dan juga Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu mulalah kisah yang lain. Kisah pegang pisau, guna batu dan sebagainya. Tu pisau Nabi Allah Ibrahim tu punya tajam ni. Letak di mata pisau, letak di leher tu, tarik 3 kali tarik. Tak ada kesan. Tak ada kesan langsung. Nabi Allah Ibrahim kata, pisau ni tak makan ke? Pisau ni tak makan ke? Dia pegang pisau tu, katok kat batu. Batu tu belah 2. Batu tu terbelah 2. Sebab apa? Betapa tajamnya pisau tersebut. Kena hanya sekali saja, belah 2 batu tersebut. Allahu Akbar. Kalau kita bayang tajam terang mana pisau kita hari ni. Letak batu pasal terlepas daripada tangan kita kot pisau tu kan. Bayang sekali tengok terlepas, patah ke kena kepala kita. Puas hati hang. Tu sebagai contoh. Allahu Akbar. Tapi Allah perintahkan kepada pisau berbicara. Pisau pun kata pada Nabi Allah Ibrahim. Ni cerita dia. Pisau pun kata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya engkau usaha untuk apa? Untuk menyembelih anakmu Ismail, sedangkan Allah tak izinkan. Allah beri pilihan kepada aku. Pisau kata, Allah bagi pilihan kepada aku, sama ada hang nak dengar cakap aku ataupun hang nak dengar cakap Ibrahim. Dengar cakap Ibrahim, pisau tersebut memberi kesan. Dia tarik pisau tu, putih, sembelih. Sedangkan aku kata kepada kamu, wahai pisau, jangan memberi kesan. Tu walaupun tajam tapi tak ada. Sebab apa? Sebab semua itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah kita hari ini. Kita hari ini ada orang yang makan, belum tentu dia rasa kenyang. Sebab apa? Semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang makan sikit tapi kenyang, cukup, alhamdulillah. Nak beritahu kita apa? Kita hanya usaha, tetapi Allah yang kurniakan, Allah yang memberi bekas kepada kita. Hari ini kita hanya usaha saja. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun usaha, tapi Allah kata kepada pisau jangan. Minta maaf, wahai pisau, aku tak izinkan kamu. Allahu Akbar. Bayangkan suasana dia macam mana waktu tersebut apabila pisau berbicara kepada Nabi Allah Ibrahim. Barulah Nabi Allah Ibrahim tahu bahawa sesungguhnya pisau itu pun bergerak dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh. Sudah buat sana lagi. Dibaringkan Nabi Allah Ismail, waktu dia tarik tersebut, ada pendapat mengatakan bahawa digantikan dengan kibas yang telah dikorbankan oleh Habil sewaktu dia bertengkar ataupun waktu dia bertelagah dengan abangnya Qabil dulu. Habil dengan Qabil, anak Nabi Allah Adam AS. Kambing itu dibawa turun daripada syurga. Ulama bahas mengenai kambing tersebut. Apabila dia duduk dalam syurga, hidup. Lepas dia disembelih tersebut, Allah terima dia hidup dalam syurga, dibawa turun kibah yang dikorbankan oleh Habil tersebut untuk menggantikan Nabi Allah Ismail. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun syukur pada Allah Ta'ala. Itu kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Baik, kita nak cerita mengenai kelebihan dia. Tu kita cerita lagi apa? Sebahagian kisah-kisah yang pernah berlaku. Jadi kisah yang kalau kita nak ambil iktibar, terlalu banyak pengorbanan di antara seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak
di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita pada hari ini. Hari ini kita juga bagaimanakah suasananya hari ini? Ada orang ayah yang sanggup korbankan diri dia, tapi mak belum tentu. Ada mak yang sanggup korbankan diri dia, tapi ayah belum tentu. Apatah lagi untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pun cukuplah. Nak korbankan masa untuk sampai ke rumah Allah Ta'ala pun bukan satu benda yang mudah. Dia perlukan apa? Perlukan kepada mujahadah untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu benda yang mudah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, kelebihan yang diceritakan iaitu sesiapa yang keluar daripada rumah, setiap langkah dia keluar daripada rumah untuk mencari haiwan korban, setiap langkah dia keluar daripada rumah untuk mencari haiwan yang akan dikorbankan, satu langkah tersebut diberikan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 darjat. Satu langkah keluar daripada rumah nak pergi cari. Nak pergi cari tak mana ni? Depan habak kata di Kedawang ada, pergi cari. Depan kata di Ewa ada, pergi cari. Ada di Pulau Tuba pun ada, pergi cari. Dia yang kata nak pergi cari sungguh ni. Pasal apa? Nak cari haiwan yang terbaik. Hari ni pula kita nak cari haiwan yang terbaik dengan harga yang paling murah. Tu dia. Nak cari haiwan yang terbaik dengan harga paling murah. Allahu Akbar. Berapa sini? Satu tumpuk berapa yang dah? 700? Murah sangat. 700 anak lembu kot no. Kalau lang kami boleh dapat, alhamdulillah. Kami belah sana tak ada lah 700. Masjid Kuala Kedah tu 850 yang dah. Paling rendah duk tanya-tanya pun 7,5. Tu paling rendah. Tak apalah kalau sini boleh dapat 700, alhamdulillah lah. Boleh dah bantu orang pakai buat korban kan. Patut harga 14 ekor pun boleh sampai semualah. 14 ekor baru 700. Sama lebih kurang atau lepas 700. Boleh dapat lagi. Okey, alhamdulillah. Belah sana ke? Daripada tahun lepas 10 tinggal separuh. Depa kata mahal sangat. 700 tahun lepas, tahun ni 850 kan, sebagai contoh. Tak apalah, buat masing-masing. Siapa yang mampu boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak mampu pun doa bagi boleh dapat rezeki tahun depan buat. Kita bukan nak dengki apa dah, tak ada apa kan. Nak bagi tahu bahawa semangat nak buat korban tu kena ada. Jadi setiap langkah dia keluar daripada rumah, Allah berikan 10 ganjaran pahala, Allah hapuskan 10 dosa, Allah angkat 10 darjat satu langkah. Setiap langkah. Dan apabila dia sampai di kandang tersebut, dia cari haiwan-haiwan tersebut. Sewaktu dia duduk tengok-tengok sambil duduk bincang dengan siapa? Dengan pemilik haiwan tersebut. Tanya berapa kan? Lembu berapa harga ni? 5,300. Allah, 5,300 tak kurang ke? Lembu kan besar mana pun, tengok kurus ya pun. Berapa hari dah tak makan tengok lembu. Pandai. Orang nak beli dia pandai, dia guna ayat dia. Tak kira janji beli murah kan, contohlah kan. 5,300. Nak beli berapa ekor? Boleh 10 ekor. 10 ekor takkan tak boleh kurang. Boleh lah kurang sikit, 5250. Sikit sangat. Potong RM50 seekor. 5,000 boleh kot. 5,000 boleh kot. Contoh masjid ni tak kira lah masjid pasal apa. 700 darat dengan 7 49 mampu cari lembu harga 5,000, mampu jenak cover duit masjid. Tapi tak boleh lah cover duit masjid kan. 5,000 seekor. Setiap kalimah yang dia bincang, yang sedang dia tawar-menawar dengan tuan punya haiwan tersebut, setiap kalimah itu dikira tasbih oleh Allah Ta'ala. Bayangkan dikira tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duk bincang berapa, bincang mai setengah jam, 30 minit. Maka selama 30 minit itu malaikat tulis dia seolah-olah sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu betapa besarnya ganjaran nak buat korban.
Kemudian dia bayar duit. Buat keluar duit, letak nah ambil 10 ekor darat dengan 5,000, 50,000 ringgit. 50,000 bukan tebal mana pun. Tak ni ya, 50,000 duit 100 tak ni ya. Nah, 50,000 duit 100 tak ni ya. Allahu akbar. Bagi contoh lah kan. Duit 100 tak ni ya. Tak apalah 50,000 dah buat keluar. 1 sen tersebut Allah gandakan kepada 700 kali ganda. 1 sen. Bermakna kalau seorang ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita bagi 700 700 apa? 700 ringgit satu bahagian. 1 sen bersamaan dengan 700 kali ganda. Bermakna kalau 700 tambah lagi 20 bermakna 70,000 sen. Darab dengan 700. Jadi jumlah dia 49 juta pahala. Oh, jutawan. Masya Allah, jutawan 49 juta Allah bagi. 49 juta Allah kurniakan kepada siapa? Kepada orang yang buat korban. Tapi sikit lah pasal 700. Kalau yang anda ambil 800 lagi banyak. Contohlah kan. Tak apalah kan. Dah boleh dapat harga yang tu, alhamdulillah lah. 700 bermakna kalaulah kita buat korban ni satu bahagian ni 49 juta. Ganjaran pahala yang Allah kurniakan 49 juta. Ish, Masya Allah. Seronok tak? Jadi jutawan segera ni. Jadi jutawan segera 49 juta pahala. Allahu akbar. Tu tak kira tadi satu langkah apa sebagainya lagi. Tak apa. Haiwan itu dibaringkan di atas tanah untuk dijadikan korban. Dibaringkan. Setiap tanah yang kena haiwan korban tersebut, daripada bumi, dasar bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh, semuanya memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, ampunilah yang buat Tuhan aku ni. Wahai Tuhan, ampunilah Tuhan aku ni. Sebanyak mana? Sebab itulah lagi besar, lagi bagus. Sebab apa? Kena atas tanah tu lagi besar, seluas tu. Kata pula tengah tu kita apa? Lapah pula, buka pula apa? Kulit. Kulit kiri kanan kita katalah lebih kurang berapa kaki? 5 kaki lah. 5 kaki darat, 5 kaki, 25 kaki. 25 kaki persegi. Setiap 25 kaki persegi sebut daripada tanah yang 7 sampai langit yang ke-7 semuanya memohon ampun kepada siapa? Kepada orang yang buat korban. Allahu akbar. Kemudian imam ataupun tukang sembelih pegang pisau. Pegang pisau. Kalau sembelih tangan kanan, tukang sembelih tangan kanan, disunatkan baring di sebelah kiri. Sebab apa? Sebab sunat juga bagi orang yang sembelih menutup mata haiwan tersebut. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Jadi bila Nabi Allah Ibrahim pegang pisau, dia tak mau bagi Nabi Allah Ismail nampak, maka ditutupkan matanya Nabi Allah Ismail. Ditariklah pisau tersebut dari arah bawah naik ke atas, atas ke bawah, bawah ke atas 3 kali. 3 kali apa? Gerakan daripada bawah naik ke atas ke bawah, bawah ke atas. Tu sunat dia. Ada orang yang ada Tuan Syekh, pisau ni tajam Tuan Syekh. Ni, ambil tisu. Tuan Syekh bawa ada tisu. Pegang pisau ni. Mata pisau duduk mana ni? Tisu ni letak. Kena saja mata pisau dia tu, terputus tu, potong. Sebab tajam sungguhlah sampai serah tu. Tisu jatuh tu pun kena dah. Allahu akbar, putih dah. Putih dah. Tajam sungguh pisau tu. Saya tahu apa? Saya sembelih sekali ya. Sekali tarik ya. Daripada bawah tu tarik naik atas. Selesai, siap. Sekok. Saya kata tak boleh, hukumnya makruh. Sunatnya dileretkan sebanyak 3 kali. Jangan 4 kali. Sunatnya ikut ganjil, sama ada 3 atau 5.
Daripada bawah, atas, bawah ke atas balik. Kemudian tengok tak putih lagi sebagai contoh, maka disambungkan dari atas ke bawah, tarik balik dari bawah naik ke atas, bagi ganjil. Tadi orang tengah sembelih, tapi tak apalah kalau pisau tajam, tak ada masalah apa. Kalau kadang-kadang kita tengok orang sembelih, orang tak pernah sembelih ni, dia nak sembelih sendiri. Dia nak sembelih sendiri kambing dia. Saya pun tengok dia pegang pisau. Ni pisau. Ni kira hulu ni pisau. No. Kira kita pegang ni. Kan? Ni mata pisau Ni mata pisau dia pegang, tarik daripada bawah. Dia pegang ni. Dah letak kat tengkok ni. Dia letak kat tengkok ni, daripada tengah ni dia nak turun pergi ke bawah. Haru kali tu. Lembu dengan kambing tu jenuh meloncat duk bunyi. Pasal apa? Tak lepas-lepas lagi tolak daripada atas ni. Dia bawah ni kan lembek dan sebagainya. Dia nak pegang sini. Tu dia. Ada orang itu sebab apa? Sebab dia tak pernah sembelih, tapi dia teringin nak ambil apa? Nak ambil hak sunnah buat sembelih sendiri. Kita habaq dah kalau nak sembelih, pegang pisau daripada bawah, tapi dia kata apa? Saya tak berani, saya takut. Jadi saya letak ke atas ni dulu, dia turun bawah. Tu dia. Jenis itu pun ada juga. Tapi dia nak buat juga, dia nak beranikan diri dia, tapi dengan cara yang tak betul, yang tak selamat. Takut-takut orang lain pun kena juga. Allahu Akbar. Terkena apa? Terkena gerakan tersebut. Dia bahaya. Jadi apabila Rasulullah mengatakan, apabila pisau itu diletakkan di leher, keluarlah titisan darah tersebut. Setiap satu titisan darah yang keluar daripada haiwan korban, Allah ciptakan 10 malaikat. Allah ciptakan 10 malaikat. Setiap titisan darah tu Allah ciptakan 10 malaikat. Dan setiap titisan yang Allah ciptakan malaikat 10 tersebut memohon ampun sampai berlaku kiamat. Allahu Akbar. Cuba bayang. Kalau lembu berapa banyak darah yang mengalir keluar sampai ke bumi. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Rasulullah kata kepada Sayyidah Aisyah, tidak akan tertumpah darah itu sampai ke bumi, melainkan para malaikat telah menahan satu mangkuk untuk jadikan sebagai apa? Sebagai bukti simpan di khazanah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sampai ke tanah lagi darah tu. Allah dan malaikat dah tahan siap dah. Cuma kita tak nampak lah. Kalau kita nampak kan pasal lari habis dah. Kan dengan lembu tu pun lari dah, tengok malaikat kan. Allahu Akbar. Dia pun terkejut, takut. Allahu Akbar. Bawa dah siap. Allahu Akbar. Tu suasana dan macam tu. Jadi setiap titisan darah itu Allah ciptakan 10 malaikat, di mana malaikat itu akan mohon ampun sampai berlakunya kiamat. Jadi kalau lembu tu, kalau boleh timbang darah kata 5 kilo, Allah, berapa ribu titisan darah pun kita tak tahu dah. Nak darat lagi dengan 10 malaikat yang diciptakan. Begitulah dahsyatnya. Dahsyatnya apa? Iaitu ibadah korban. Kemudian antara lagi perkara yang sunat, bagi tukang sembelih sama sekali kalau boleh jangan asah pisau di hadapan haiwan yang disembelih, dan juga jangan sama sekali tunjukkan pisau tersebut di hadapan haiwan yang akan disembelih. Ni duk tunjuk pisau ni, nampak ni? Nampak? Mampus dia pun terkencing terberak punya takut. Ni nampak ni pisau ni aku nak sembelih hang lagi. Walaupun sebenarnya dikisahkan bahawa haiwan yang akan disembelih ni semua seronok. Sebab apa? Sebab mereka akan dibangkitkan semula. Cuma perasaan takut tetap ada. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang menyeronokkan hati mereka, kerana mereka akan dibangkitkan semula. Bahkan mereka akan kata kat kawan-kawan pula yang lain, itulah hampa dulu orang suruh makan banyak-banyak, hampa duk main merata, jalan merata. Aku je makan banyak jadi gemuk. Jadi aku gemuk, orang pilih aku boleh bangkit pula. Tu dia. Lembu duk sembang antara depa. Allahu Akbar.
Bila orang di padang mahsyar nantilah kan. Jadi lembu pun seronok, dia boleh dimakitkan, tapi dia takut kecut perut sampai terkencing, sampai terberak. Tak apalah macam tu lah. Pasal apa? Nampak pisau. Sebab itulah sunatnya jangan diperlihatkan pisau tersebut sama sekali di hadapan haiwan yang akan dikorbankan. Sembunyi belakang. Sembunyi belakang. Kemudian tutup mata dia, tarik. Kalau boleh. Selalunya macam itulah. Tapi kita ni pegang tengkok lah kebiasaannya. Pegang tengkok tu yang dah kan. Pasal apa? Takut sekali terkena tangan orang lain, tak pun terkena tangan kita sendiri. Jadi pegang. Ada orang tolong lipat pula, jenis lembu, jenis kelembiak banyak tu, jenis kena lipat leher dia tu. Takut sekali apa? Takut sekali mata pisau tak ada nak makan. Dia duduk bergerak siap dah. Tu antaranya. Jadi Rasulullah ceritakan kepada kita betapa besarnya ganjaran melakukan ibadah korban. Baik, bagi orang yang nak buat korban, bagi orang yang nak buat korban, kalau boleh mampu untuk sentuh, peganglah walaupun hanya satu tapak tangan di haiwan tersebut. Katakanlah nak buat ni, pegang lembu, tapi tengoklah hati-hati juga, lagi dia terajang, patah kaki, patah tengkok, tak ada. Kita nak buat korban, kita korban dulu. Kali itu kan. Kalau boleh pegang. Kalau boleh sebab itulah waktu orang nak sembelih tersebut dah ikat dah semua kaki, hak 7 penama tersebut yang buat korban, kalau boleh pakai pegang, usap pun tak apa. Inilah ibadah korbanku, sebagai contoh. Setiap satu tapak tangan ini yang mengenai ibadah korban, sebanyak mana bulu yang kena tapak tangan, sebanyak itu Allah ampunkan dosa. Sebanyak mana satu tapak tangan kena bulu, pegang lembu, pegang satu tapak, boom, sedih. Berapa helai bulu yang ada di satu tapak tangan? Berapa helai? Ada 1 juta helai yang buru. Maknanya diberikan lagi tambahan 1 juta apa dia? Keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh pegang lurut, lagi jangan duk pegang daripada daripada hidung dia tu, tarik lurut sampai ke ekor. Haru sungguh macam ni. Orang nak sembelih pun kacau macam ni. Semua 7 orang pakai nak buat macam tu, tak lagi lembu tu makin terajang, sekok putih tadi tu lagi. Takat mana boleh, sudahlah kan, pergi pegang tu sudahlah. Tak lagi semua pakai nak pergi pegang belakang, lurut daripada hujung ni kan, kena daripada hidung dia tu, tarik semua. Penin bala kali tu. Tukang sembelih pun kata lah ni hampa sembelih lah. Orang nak sembelih pun hampa duk kalut. Jadi tukang sembelih ni sebenarnya dia kena hormat. Orang yang tukang sembelih ni dia kena hormat, kena bagi ruang. Jangan dia duk kalut, dia pula duk kalut. Mana dah? Okey, siap dah. Okey. Semua wakil dah, semua wakil dah. Tu dia ada pegang pisau. Tak. Kalau boleh ada tak siapa-siapa? Bagi sentuh lu. Sebab apa? Nak ambil pahala besar. Allahu akbar. Tu kalau boleh. Tapi bergantunglah keadaan masing-masing. Kan lembu tu sampai ikat sampai tak boleh nak menapas dah, tunggu nak mati dah pun. Hampa duk pakat nak pegang seorang sikit lagi, pakai duk himpit dia ada belakang dah. Sekejap lagi dia mati, tak boleh buat korban langsung. Jadi orang yang sembelih tersebut beringat, kalau boleh hormatilah orang para peserta yang buat. Dan yang kedua, pastikan semua telah wakilkan. Semua telah wakilkan untuk disembelih. Sebab itulah dalam bab ibadah korban, wakil atas wakil tidak sah sembelihan korban tersebut, kecuali macam saya duk bagi tahu sebelum-sebelum ni, minta nak urus. Jadi kami minta nak uruskan haiwan korban tersebut. Jadi jawatankuasa kata nak minta urus, bermula daripada A, dapat duit, pergi cari lembu, buat balik, jaga sebagainya, sampai habis lapar sebagainya, selesai masalah. Tu yang pertama, iaitu minta buat urusan secara direct daripada semua para peserta. Tu yang pertama. Yang kedua, iaitu maklumkan juga cara agihan.
Kita nak agih 7 bahagian ke, masing-masing nak agih 7, nak buat 7 tumpuk ke, ataupun nak buat 8 tumpuk ke, atau nak buat 9 tumpuk ke, atau nak buat 10 tumpuk ke, terpulang. Contohlah kita kata nak buat 10 tumpuk. Baik, dia kata nak buat macam mana 7 bahagian jadi 10 tumpuk? Ya, kita minta izin. Hampa 7 tumpuk, setiap seorang dapat 1 tumpuk, 3 tumpuk masjid nak buat urusan untuk agihkan daging mentah ataupun nak buat masak sebagai contoh. Sebagai contoh. Jadi masjid buat urusan siap dah. Nah, masa apa? Masa bagi tahu kepada anak Quraisy supaya dia tak timbul masalah. Mai hari tu dah buat 7 tumpuk, dia pun boleh tertumpuk. Datang kuasa kata apa? Jadi kita nak minta izin, kita akan ambil 1/3 lah daging daripada semua para peserta tu. Dia kata apa? Minta maaf lah, tak habaq awal. Saya duk plan nak agih sendiri. Jadi kacau. Saya dah plan nak agih sendiri, saya ada adik-beradik saya sendiri, saya nak tolong agih bagi kakak kempak belakang, mak belakang, anak belakang hak duk jauh-jauh sebagai contoh tu. Saya tak tahu kata masjid habaq nak tolong agih sambil. Jadi tak seronok dah pakat muka masam belaka. Datang kuasa kata dah hampa mai ikut syarat kami tolong buat, kami lah tolong urus. Dah tak habaq awal, kalau habaq awal tak apa. Jadi pikut tu. Tu sebagai contoh ni yang pernah berlaku di masjid-masjid lain. Sini tak, alhamdulillah, jana taklah kacau. Sini taklah kacau, hampa kacau tahun depan jangan nak masuk. Nyusahkan orang. Orang dah buat tulisan setiap tahun, lama mana dah buat, hampa baru masuk, lepas tu duk main kacau orang. Tak payah. Sekali ya, lepas ni jangan main kacau dah. Dia pun fikir pula, hari aku mati Tok Imam tak pi pula. Haru sungguh. Contoh lah kan. Tu kalau boleh. Jadi bagi tahu siap agihan. Senang, tak ada siapa nak bertikai. Para peserta habaq siap-siap masjid akan ambil 1/3 bahagian untuk masjid agihkan sendiri, 2/3 ambillah para peserta agih sendiri pun tak apa. Tu cerita dia. Sebab apa? Bila sebut korban ni ialah kita kena buat dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi falsafah korban, ingatlah falsafah korban ialah memberikan daging mentah kepada fakir miskin. Memberikan daging mentah kepada fakir miskin, bukan buat kenduri. Sembelih lembu sekok raya ketiga, panggil orang makan kenduri kahwin raya keempat. Untung kat Untung pasal apa? Buat kenduri, sembelih lembu korban sekok waktu petang, pukul 5 petang lepas asar. Lepas tu pula esok ni buat apa? Kenduri kahwin. Panggil orang makan kenduri kahwin. Harga lembu sekok 5,000, dapat balik ke hang 8,000. Untung menega macam ni. Pasal apa orang bagi duit kenduri 8,000, untunglah lembu habis baru 5,000. Pahala korban, aku buat korban pun boleh, duit ringgit pun boleh, anak aku pun boleh kahwin. Tak kira korban yang tu. Yang tu tak dikira korban. Sebab korban ni ialah agihkan daging mentah. Tu cara dia. Tak kira lah apa pun istilah yang digunakan pakai, mesti dia agihkan cara daging mentah. Iaitu tak kira sebanyak mana sekalipun, nak bagi 1/3 ke, 2/3 ke, 1/2 ke, tak apa. Yang pentingnya kena bagi juga daging mentah kepada fakir miskin. Sebab itu tujuan buat korban. Kerana korban itu dilakukan pada zaman baginda Rasulullah, pada orang Arab jahiliah dulu ni, sebelum Rasulullah ni, mereka buat korban, mereka simpan, mereka buat potong tasyrik. Hari tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13. Orang Arab bila dapat daging banyak, mereka potong nipis-nipis, mereka jemur tengah panas. Supaya bila panas tasyrik tu iaitu dipotong-potong kena cahaya matahari panas itu, jadi daging tu kering, dia boleh tahan lama sampai sebulan makan. Kalau kita hari ni setahun boleh makan. Pasal apa? Beli freezer punya pasal. Beli freezer. Siapa dia? Tukang sembelih. Alhamdulillah Tuan Syekh. Pasal apa? Saya ni sembelih tahun lepas, kira api kira mai boleh 20 kilo. Kira hak raya tahun lepas tak habis lagi kenduri ni. Raya hak daging hak tahun lepas tak habis lagi. Freezer paling besar. Dia beli freezer hak paling besar tu dia, Masya Allah. Tak apa lah, ikut juga lah rezeki hang macam tu. Tak ada bertikai apa lah kan. Allah Akbar. Tu sebagai contoh.
Nah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, waktu yang terbaik untuk dia laksanakan ibadah korban ialah pada waktu duha 8.30 sehingga pukul 11.30 atau 12 sahaja. Waktu tengah hari dan waktu petang tidak digalakkan. Boleh buat, sah, tak ada masalah. Malam pun tak apa, tak ada masalah. Saya katakan waktu yang afdal ialah waktu duha, kerana waktu tersebut dagingnya itu lembut dan juga halus, ataupun kita panggil apa, manis. Waktu tengah hari ni daging panas, sebab macam kena cahaya matahari daging dia jadi panas. Bila daging panas ni, sebab tu bila makan kita pun rasa panas belaka, hangat belaka. Kena makan daging banyak hangat. Pasal apa? Hampa sembelih tengah hari, cuma hampa sembelih pagi, daging tak hangat. Sungguh sembelih waktu pagi ni daging dia tak hangat. Yang hangat kita. Pasal apa? Tak siap-siap lagi, lambat. Sekok pun nak siap berapa, contohlah kan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, itulah perkongsian yang kita boleh lakukan pada hari ini. Saya bukakan soalan. Ada soalan tak? Ada soalan bab korban? Ada soalan? Tak? Tak ada. Semua faham belaka? Alhamdulillah. Faham belaka? Alhamdulillah. Tak faham tahun depan pula. Tak faham tahun depan pula. Okey, baik, alhamdulillah. Sampai di sini terlebih dahulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, perkongsian kita mengenai ibadah korban. Saya mohon kemaafan di atas segala salah silap, terkasar bahasa, tulisan, semua itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan diri ini, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbina ilma wa rabbina ilma wa rabbina ilma. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal fi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.